kongsikan ya atau tekan button share live kami ni untuk sesi Sembang Kampus Industry Talk ya, dan semoga anda setia bersama kami untuk 40 minit ya yang seterusnya dengan tajuk kami hari ini. Tajuk kita nak bersembang, kita nak cerita berkaitan kejuruteraan kimia dan cabang-cabangnya. Sebab kejuruteraan kimia ni besar ya. So kejaya apa yang on demand? Ya. So baik, sekiranya anda sedang menonton atau mempunyai soalan ya, sila letakkan komen anda, typekan komen anda kepada panel, boleh terus type je, saya akan bacakan, so nanti panel akan jawabkan ya, insya-Allah. Alright. Sedikit pengenalan ya untuk kampus UniKL. Ramai tahu UniKL tapi UniKL Mindset kat mana ya? Sebab kita 12 kampus, so kita berada di negeri Melaka. Di Tabuh Naning Negeri Melaka. So Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology hampir 19 tahun dah ada di Melaka. So bermula dengan program diploma ya, diploma Chemical Engineering Technology, Bioprocess, Environment, Polimer, Proses dan juga Food. Dan kami juga mempunyai program di peringkat bachelor ataupun ijazah sarjana muda, iaitu bidang Chemical Engineering serta 5 pengkhususan. Bidangnya Bioprocess, Environment, Polymer Process dan Food ya, sehingga peringkat master dan PhD. So bermula tahun lepas ya, 2020 kami ada menawarkan program baru ya, dan istimewa sebab kita ada program Foundation in Science ya, atau kita panggil Asasi Sains untuk pelajar 1 tahun. Selepas tamat Asasi Sains sambung ke peringkat bachelor. Okey, baik. So sedikit pengenalan tentang UniKL Mindset. Baik, saya mulakan dengan Cik Muzamil. So boleh perkenalkan diri seberingkas dan seterusnya you punya latar belakang pendidikan UniKL Mindset. Okey, Assalamualaikum dan salam tengah hari. Saya Ahmad Muzamil. Sekarang ni berkhidmat sebagai Assistant Professor di Heriot Watt University, Malaysia dekat Putra. Safety Engineer, in which sampai hari ni masih lagi saya buat Process Safety Engineer. Saya dengan konsultan selama 3 tahun. Kemudian lepas daripada tu saya buat freelance lah sekarang, freelance Process Safety Engineer. Juga dalam masa sama saya mengajar di Heriot Watt University. Jadi itulah serba sedikit saya. Okey. Baik, alhamdulillah. Sekarang attach di Heriot Watt ya. Dah berapa lama di Heriot Watt, Muzamil? Saya baru je start awal tahun ni. Januari tahun ni lah. Januari. Okey, baik. Alright, tanya. Alright, bagaimana dengan Cik Mustaqim, boleh perkenalkan diri dengan you punya latar belakang pendidikan di UniKL Mindset? Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih UniKL Mindset sebab jemput saya hari ini untuk berkongsi sedikit perjalanan saya di UniKL Mindset. Saya selepas SPM, saya grad. Selepas SPM, saya pergi ke Foundation College Mara Kuala Nerang untuk mengikuti Foundation in Science selama setahun. Selepas tu saya memilih untuk masuk ke UniKL Mindset. Sebelum saya masuk ke UniKL Mindset pun saya ada call beberapa staff kat UniKL nak tanya tentang program-program kat UniKL Mindset. Salah satunya adalah Dr. Ruzaina lah. Masa tu Dr. Ruzaina adalah Head of Bioprocess. So saya call Dr. Ruzaina, cakap, Doktor, saya Mustaqim, saya nak masuk UniKL Mindset. So apa kos yang ditawarkan dan kenapa saya kena ambil kos sekian-sekian kan. So sebab kita muda time tu, kita tak tahu kan. So then after penerangan yang jelas daripada Dr. Ruzaina, saya pun decide untuk memilih pergi ke UniKL Mindset selama 4 tahun. Dan alhamdulillah saya grad pada tahun 2015. Dan selepas grad tu saya terus dapat kerja. Sekarang ni saya dah lebih kurang 6 tahun bekerja sebagai konsultan. Same macam Muzamil, saya bekerja konsultan dalam Process Safety Engineer. So apa yang Process Safety ni buat adalah kami
partner with other disciplines like macam instrument mechanical. Kami design an offshore platform, FPSO, and then kadang-kadang kalau ada projek yang perlukan modification, kami as a engineering design team kami akan masuk dan buat lah. So itulah sedikit awal. By the way, saya memang daripada pengkhususan chemical engineering in bioprocess, tapi bila kita grad tu doesn't mean kita kena kerja dalam bidang bioprocess je. So kalau chemical engineering ni dia luas lah, so kita boleh masuk. So tak perlu risau lah, tak perlu risau. Alhamdulillah. So dua-duanya mengkhusus sekarang kepada safety ya. Sebab safety ni sangat penting pada masa sekarang ni, especially dalam bidang kejuruteraan kimia. Baik, alright. Untuk soalan seterusnya ya, Muzammil boleh kongsikan sedikit ya. Bagaimana dengan lebih mendalam you boleh kongsikan you memilih untuk mendalami bidang teknologi kejuruteraan kimia ni semasa nak sambung pengajian. Lepas tamat SPM dulu kan mesti ada nak pilih beberapa program yang nak dibuat, dan kenapa you memilih untuk diploma teknologi kejuruteraan kimia? Silakan. Okey. Terima kasih madam. Pertama sekali waktu nak lepas daripada SPM tu memang banyaklah universiti datang ke sekolah buat roadshow dan sebagainya. Dan waktu tu saya tak dapat tak dapat dengar lagi pasal UniKL. Jadi mungkin tak sampai lagi kot kat Penang waktu tu kan. Tapi macam tu. So banyak universiti ni sebab saya daripada Pulau Pinang. Jadi dalam Penang tu banyaklah universiti, kita ada USM dan sebagainya kan. So banyak roadshow datang apa semua, dan kebanyakan pada ketika saya nak grad tu saya SPM 2009. So waktu tu banyak yang tekankan kena masuk engineering ataupun medical line kan. Jadi doktor ataupun engineer. Jadi dia masih lagi mentaliti macam tu. Tapi bila saya macam bertanya dengan banyak engineer, saya berjumpa dengan beberapa orang engineer juga, dan diorang ada tekankan satu perkara yang penting. Kita kena tengok dalam masa 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang ke mana hala tuju ekonomi negara kita. So waktu tu saya nampak memang Malaysia memang mempunyai orang kata apa, hala tuju terhadap petrokimia ataupun dalam bidang chemical engineering, kita boleh kata oil and gas sector yang besar. Jadi semasa dalam pengajian tu, pengajian saya bila dah masuk mindset pun baru kita tahu Malaysia nak buat rapid pengerang. Rapid pengerang ni adalah refinery yang terbesar dekat Asia Tenggara ni. So betul lah apa jangkaan ataupun apa yang diberitahu oleh engineer-engineer sebelum saya masuk UniKL tu, dia beritahu hala tuju Malaysia kat mana. Dia nak pergi kepada oil and gas sector ataupun kita nak pergi kepada manufacturing industry. So ini semua berkaitan dengan engineering dan specifically pada chemical engineering. Jadi waktu tu saya mencari juga kampus mana yang paling sesuai dengan saya, dan bagi saya saya memilih UniKL. Saya ada juga dapat beberapa tawaran daripada UiTM dan sebagainya, tapi saya memilih UniKL lah sebagai destinasi saya. I see. So bagaimana apa dampak kelebihan di UniKL tu? Okey, pertamanya saya nampak ialah ini satu perkara yang bagi saya paling penting lah. Walaupun lepas saya kerja saya realise benda ni ialah the approach by UniKL tu adalah dalam kaedah hands on. You mean that the first hand touch tu memang ada. Contohnya saya ingat lagi masa saya buat eksperimen reaction. Saya dapat buka sendiri valve tu, I have to experience myself lah reactor tu macam mana. Saya buka dan saya buat calculation untuk determine the sizing of the reactor tu. Then I think that is what we apply. Kalau saya rasa Mustaqim pun boleh setuju dengan saya. Kita orang dalam proses safety, we have to examine kalau diorang punya design tu selamat ataupun tidak. Dia berbeza sikit dengan occupational safety. So kalau proses safety tu dia lebih kepada design. Kita examine the design tu boleh dijalankan tak, dia boleh menyebabkan apa-apa kebakaran ataupun letupan dan sebagainya. Jadi saya boleh kata yang pertama ialah sebab hands on. Dia punya approach tu ialah hands on. Dan memang saya dapat sendirilah operate saya punya boiler reactor, in which bagi saya macam saya pengalaman mengajar saya juga mengajar di UTP sebagai part time. Dan saya rasa approach yang dipakai ni agak berbeza. Saya tak kata kurang tapi agak berbeza berbanding dengan UniKL mindset. Itu yang pertamalah.
Saya rasa hands-on dan yang paling utama. Dan yang kedua, semestinya saya akan cakap ialah dari segi kaedah pinjaman MARA dan juga funding yang disediakan oleh MARA yang sangat mencukupi. Sebab kita nak sambung belajar ni, semestinya kita perlukan funding yang cukup. Kita perlukan, inilah kerisauan, saya rasa 90% orang yang nak sambung belajar mesti akan fikir atas semua orang akan fikir siapa yang nak bayar yuran sini. Jadi dengan bantuan MARA, alhamdulillah, saya rasa itu satu kelebihan yang ada pada UniKL diletakkan di bawah MARA. Jadi itulah dua yang saya rasa utamalah. Okay, so bila saya recap balik ya, maksudnya bila diberitahu UniKL ni hands on, okay, so dia membenarkan bila dah masuk, membenarkan apa yang diperkatakan. Adakah macam tu? Maksudnya hands on tu betul lah hands on macam tu. Betul. Waktu yang saya masuk tu, dah belajar tu, memang saya dah rasa, dan saya rasa impak yang paling tinggi ialah waktu bekerja tu. Because once kita dah calculate waktu universiti tu, kadang-kadang macam, because kita belajar banyak subjek kan, macam a lot of subjek yang kita belajar apa semua. Tapi bila kita dah kerja, kita akan khusus kat mana yang kita akan, if you are a design engineer, you will be doing design. If you are a safety engineer, you will do safety study, case study apa semua kan. So bila dah kerja tu, baru macam betul-betul rasa, I did this before. I've studied this before. So that is the one yang saya rasa macam saya cuba juga terapkan sebagai seorang pensyarah pada ketika ini pada student saya lah. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih Muzammil. Bagaimana pula dengan Mustaqim? Mustaqim masuk ke foundation dulu ya di College MARA Kuala Nerang, dan macam mana proses membuat keputusan tu, boleh call Dr. Rozaina ya dan tanya detail nak masuk ke program bioproses ni. Ya, sebab di sana ada banyak peluang, ada banyak bidang yang you boleh pilih, dan kenapa bioproses? Okey. Masa saya masuk sebenarnya lepas SPM tu, saya sambung form 6 sekejap. So saya ni tak nak, saya memang tak nak pakai baju sekolah selepas form 5. So saya ingat macam saya terus nak pergi buat degree. So the fastest way saya buat through foundation lah. So foundation up and down for 1 year, dan alhamdulillah saya dapat masuk MySet. Masa tu saya masih tak pasti lagi sama ada saya nak masuk UniKL A ke UniKL B ke IPTA, sebab saya dapat banyak tawaran masa tu. Dan apa yang membuatkan saya masuk UniKL MySet ketika itu adalah interaction staff UniKL pada waktu tu. Dr. Rozaina sanggup ambil masa, tak kenal saya, tak pernah bersembang dengan saya. Saya ni hanyalah seorang pelajar lepasan foundation kan. Explain dekat saya satu persatu kos-kos yang patut saya ambil, dan saya nampak minat saya cenderung kepada khususan bioproses. So saya pun tanyalah, bioproses ni nak buat apa, nak buat ubat ke kan, kerja dengan farmasi dan sebagainya. So Dr. Zainal jawab setiap soalan tu dengan begitu informatif lah bagi saya. Dan saya rasa masa tu inilah pilihan saya yang saya nak ceburi, dan saya nak habiskan 4 tahun saya kat UniKL MySet. Dan ternyata pilihan saya memberi makna lah sampai sekarang. Saya rasa kalau Dr. Rozaina tak jawab course saya waktu tu kan, mungkin saya dah sambung course lain dan saya takkan achieve lah apa yang saya ada sekarang ni. Dan mungkin bertukar fikiran ya. Mungkin saya pergi ke universiti lain kan. Dan satu lagi berkenaan dengan funding. So saya nak pesan dekat parents kat luar sana, jangan risau tentang funding. Disebabkan MARA sendiri, saya tidak pernah berhutang berpuluh ribu pun dengan MARA selepas saya grad. Dan pilihan pembayaran MARA masa saya ambil tu sangat mudah dan sangat efisien. Ya, cepat maksudnya proses tu begitu smooth kan? Hello? Okey.
Alright, kalau macam tu kita sambung kepada Muzammil. Muzammil boleh dengar saya? Ya, saya boleh dengar Madam. Okey, baik. Alright, kita sambung ya pada soalan seterusnya. Ya. Mungkin ada sedikit masalah talian ya. Okey. Boleh dengar saya ke Madam Masimi? Okey, dah kembali. Baik. Tadi dia terputus sebentar ya. Okey. Alright. Dugaan online macam inilah Madam kan? Ya, ini memang dugaan online ya. Tadi pun kita dah berpesan tadi. So, boleh repeat sikit mungkin bahagian yang pinjaman mara tadi Mustaqim? Okey. So saya nak pesan kepada ibu bapa kat luar sana, tak perlu risau tentang pinjaman. Okey, pergi consult staff-staff Unique Mindset untuk bertanyakan tentang funding yang disediakan. Dan sekiranya ambil pinjaman mara adalah pinjaman yang terbaik lah. Sekiranya nak masuk pun kita ada e-pendahuluan. So benda-benda ni sebenarnya memberikan saya kelegaan lah sebagai seorang pelajar supaya ibu bapa saya tak perlu risau. Macam mana saya belajar, macam mana nanti saya nak duduk dekat Unique Mindset, dan alhamdulillah pilihan saya tepat lah untuk masuk ke Unique Mindset, dan saya berbangga lah dapat jadi alumni Unique Mindset. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Mustaqim yang share ya, dan juga Muzammil share ya, sebab itu yang kata tu pengalaman memilih program ni berbeza ya. Macam Muzammil dia mencari, dia dapat banyak input dan mencari maklumat-maklumat lain apa yang paling terbaik ya untuk dipilih, dan mendapati yang bidang ni untuk di 5 tahun yang akan datang ya, dia akan menjadi bidang yang tinggi permintaannya. Dan Mustaqim pula memilih untuk bertanya ya kepada pihak kampus terus. Maknanya memilih terus, kalau saya buat ni apa untuk 5 tahun yang akan datang ya. Peluang pekerjaan. So it turns out peluang pekerjaan tu pada masa sekarang ya masih lagi tinggi ya. Masih lagi in demand. Dia bukan saja in demand Madam, dia memang kita tak cukup engineering ataupun eksekutif yang mempunyai perusahaan chemical engineering teknologi ni. So kepada parents kat luar sana, jangan risau tentang peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan sentiasa ada. So selepas grad insyaAllah mostly 90% student Unique Mindset kat mana-mana saya jumpa pun dia memang daripada Unique KL. Even though kami different field pun saya akan jumpa student Unique KL juga. Unique KL di mana-mana lah ya. Ada saja. Okey, so selain daripada itu pinjaman mara ya, sebab itu juga yang menjadi pilihan ya, sebab mungkin jumlahnya nampak banyak pada permulaan ya, tapi at the end of the day ya, mara menanggung sebahagian besar ya pengajian pelajar ya yang mendapat tajaan mara. Baik, kita pergi kepada seterusnya ya. So berbalik pada tajuk kita pada hari ini ya, kejuruteraan kimia cabang dia ya. So bagaimanakah pada pandangan Muzammil bidang kejuruteraan ni, khususnya kejuruteraan kimia ni membentuk karakter? Maksudnya adakah you mengalami ya sebarang perubahan ketara dari segi nak menyelesaikan masalah komunikasi ke atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Madam. Saya rasa saya setujulah dengan apa yang Mustaqim cakap tu. Graduan Unique KL yang pertamanya ada di mana-mana, dan yang kedua balik pada soalan Madam tadi tu, macam mana kejuruteraan kimia tu dapat memberi impak kepada saya dan juga kawan-kawan saya. Kalau saya boleh share lah kan apa yang what my friends have shared with me kan. Saya nak bagi tahu satu benda yang mungkin kita terkejut lah. Kejuruteraan atau kejuruteraan kimia khususnya kebanyakannya, mereka kalau tak masuk engineering punya line, they will go into banking punya line. Then there is demand in banking punya line. So this is something yang saya dapat cakap dengan, dan saya boleh kata graduate mindset sendiri dah ada 5 orang yang bekerja dekat Maybank. Okay, itu bukannya satu perkara yang bagi saya, you belajar lain, you masuk lain, tidak. In the end of the day, what the banking system ataupun sistem perbankan tengok tu adalah macam mana you solve the problem and critical thinking. And benda tu sangat diterapkan dalam engineering punya syllabus. And of course, this is where mindset champion dalam memberikan problem solving skill. Then it all come back to the hands-on tadi Madam. Sebab tu saya cakap pentingnya hands-on tadi tu, that is where bila student nampak and visually they can see and they have much understanding, diorang boleh selesaikan masalah tu dengan baik. Sebab itu bukan saja diterima baik dalam engineering punya line, tapi juga dalam banking punya sistem. So saya rasa
bukan impak pada saya je, tapi sebahagian daripada kawan-kawan saya yang banyak kerja Maybank, CIMB tak ada, Hong Leong ada, some of friends lah yang daripada mindset kan. Mereka pilih kerjaya yang bukan daripada engineering, tapi orang kata apa, memerlukan values dalam engineering, which is critical thinking juga problem solving. Itu daripada kawan-kawan saya lah. Kalau diri saya sendiri, of course, this is where orang kata apa, the cream lah, orang kata apa, the most important part in engineering is critical thinking. You know, in the end of the day, when your boss give you a task and you must try to solve by yourself, then itu sangat-sangat penting dalam chemical engineering. Dan throughout the years masa belajar dan juga masa bekerja, itu adalah salah satu skill yang saya develop sepanjang career saya. Dan saya betul saya kalau nak tambah sikit, Madam, berkenaan dengan yang marah tadi tu. Dia lari sikit soalan marah tadi tu. Betul, saya setuju apa yang Mustaqil dengan Madam cakap. Kalau katakanlah kita punya yuran tu dalam sepanjang 4 tahun tu dalam 70,000, katakan contohnya lah 70,000. Saya tak ingat lah yuran sebenar mindset berapa, kan saya ambil contoh lah 70,000 kan. Kalau dia dapat grade 2.0 je pun, dia kena bayar balik 50% je, which is 35,000. 35,000. Sekarang dah kurang lagi, Muzammil. Oh, dah kurang lagi? Betul? Kurang lagi. Yes. 25% je. Oh, kalau grade saja, Masya Allah. Yes. Jadi, berapa untungnya sekarang kan? Yes. Zaman saya dulu 2000 saya grad 2016, ialah ikut perjanjian masa tu, you grad saja you only need to pay 50%. But now Madam Mesti cakap 75% is gone. Let's say you punya 70,000, you bayar berapa belas ribu sahaja. And then you dapat stipend monthly 500 to 600 ringgit. Yes. So I think that is you know, the best funding is from MARA, and you given stipend, you graduate 2.0 dan ke atas, you bayar hanya 25%. Even if you grad 3.5 and above, dan saya rasa bayar 15%, kan Madam? 10% or 15%? Yes, 15%. 15%, less than 10,000 you pay. You cannot get this kind of scholarship anywhere in Malaysia, I could say, because masa saya master dulu pun saya ambil scholarship dibiayai oleh UTM. Saya tak dapat benda tu, saya ada bond dengan UTM. So MARA dia tak ada bond. They give you stipend, they give you slash of you punya total fees, kan? So tinggal you go there, perform yourself, study and contribute back to society. So saya rasa itulah yang saya nak cerita. Okay, so sedikit saya tambah yang Medan yang Muzammil cakap tu. So after dapat pengurangan sekian-sekian percentage, katakan 10,000, and then after grad, sekiranya nak sambung master, kita boleh lagi hantar surat dekat MARA untuk hold that payment, okay, dan sambung sehingga peringkat PhD pun tak apa, MARA allow. Dan if kiranya nak pergi ke industri sekalipun, for the first 2 years yang kerja, bayar cuma RM100 sebulan for the first 2 years. And then increment dia naik RM50 for the next consecutive years. So dia tak macam PTPTN di mana bila kita grad kita ada certain amount, 200, 300 kena bayar. Tak bayar nanti kena bar, tak boleh travel, masuk dalam C-Kris dan CITOS sebagainya. So benda ni adalah benda yang actually sangat membantu students lah masa mula-mula nak bekerja, nak membina career, dan dia sangat membantulah. Yes. So biasanya untuk pinjaman MARA, pelajar bukan immediately tamat tu terus bayar bulan pertama, bulan seterusnya dah tamat tu, tidak. Biasanya kita ada tempoh bertenang, at least dalam 6 bulan. Lepas tu then baru boleh start, dah start bayar tu pun you bayar pun bukannya dia ada satu amount yang fix ya. Biasanya dia akan minta macam tadilah Mustaqim ada share tadi RM100, dia naik RM50 macam tu. As long as continuous saja bayar. Okay, so Mustaqil, macam mana ya? Adakah ada perubahan dari segi karakter tak bila dah masuk bidang kejuruteraan kimia ni? Oh, ada. Sebab saya dulu seorang yang malas. Ke pemalu? So sebelum saya masuk tu, saya ni bukannya orang yang pernah belajar kat sekolah asrama dan sebagainya kan. So over the years saya memang develop a skills lah untuk belajar, fikir, buat benda ni, selesaikan task. So the 4 years yang saya belajar tu really develop me very well lah. So once saya graduate, so
I'm one of the top performer lah in the company. So it's not me, is all the graduates kat UniKL ni. Orang kata kat mana je kita campak graduate UniKL ni, kat situlah dia boleh hidup. Nak katakan macam tu. So jangan risau if kita rasa macam kita ni tak pandai, tak semua. Jangan demotivatekan diri kita. Masuk dan cuba belajar, dan staff-staff dekat UniKL, technician, support staff semua sangat membantulah untuk development belajar, dan banyak program sebenarnya yang UniKL anjurkan kan. So gunakan peluang tu, dan saya berani jamin graduan UniKL mindset ni tak macam graduan universiti lain. Dia lebih, orang kata lebih berkaliber lah. Jadi bila dah masuk bidang kejuruteraan kimia ni, awak bertambah rajin ke macam mana? Lagi rajin. Bertambah rajin lah ya. Alhamdulillah. So awak join banyak lah aktiviti ya dekat kampus, banyak join ya? Jadi bertambah rajin. Oh, presiden. Okey. So masa dekat UniKL Mindset tu saya pun berjinak-jinak lah berpersatuan dan sebagainya. Tapi walaupun saya berpersatuan, benda tu tidak, orang kata, menjejaskan pembelajaran saya lah. Sebaliknya dia meningkatkan lagi keyakinan saya bila nak bercakap dan berinteraksi dengan orang yang different level, different character semua. Dan saya rasa benda ni is a something that yang saya really appreciate lah sampai sekarang. Seimbang lah maknanya bila awak aktif di kampus, seimbang juga dengan akademik ya? Betul. So jangan risaulah kalau kita nak aktif ke, kita nak belajar ke, kita nak belajar all the time ke, sebab kita kena always make connections. Kita tahu mungkin kawan tu kelas lain, nanti dia pergi kerja kat tempat lain, dia akan bantu kita dan sebagainya kan. So always make connection, sebarkan positive vibe lah among the friends semua. Okay. Baik, so tadi Muzammil ada share dengan kita ya. So bidang kejuruteraan ni maksudnya membentuk kita punya karakter, bukan sekadar menyediakan untuk jadi seorang engineer ya, atau seorang teknologis sahaja. Bila dah tamat pengajian masuk industri, bukan industri itu sahaja, maknanya boleh masuk dalam pelbagai bidang. So kenapa? Sebab kita develop ya, bukan setakat akademik, kita develop karakter tu supaya pelajar ada critical thinking dan dia punya problem solving dia lebih baik ya. So sebabkan hands on kita ni bukan hands on di lab saja, hands on macam mana nak selesaikan masalah ya. So Mustaqim juga ada share, dia bertambah rajin sebab perubahan tu dia mengembangkan kita punya potensi sebenarnya ya. Bila kita belajar tentang satu-satu bahagian ya, menyelesaikan masalah, so dia meningkatkan sebenarnya karakter kita, membaikkan ya. Alright. Kita macam mana pula ya sekarang ni peluang pekerjaan ya, job opportunity dalam industri kimia secara overall ni. Lagi-lagi sekarang ni tengah pandemik ni. Ya, Muzammil, macam mana yang you nampak dalam masa pandemik kita yang dah berusia lebih setahun ni, ya, bagaimana peluang pekerjaan dalam industri kimia ni? Okey madam, sebelum masuk ke pandemik ni, saya cerita dululah business as usual. Yes, kiranya sebelum zaman pandemik COVID-19 ni kan. Saya berani cakap graduan UniKL lepas 6 bulan dia graduate tu, saya kata 95% already secure a job. Betul. So I think this is something yang orang kata apa, semua graduan nak lah, because you dah belajar. So the next step is of course you want to work, and then that is your main aim lah. So apa saya nak cakap ialah yang dalam 6 bulan tu, kenapa saya kata graduan UniKL ni lagi marketable compared to universiti lain. Pertamanya ialah latihan industri dia. So latihan industri dia buat paling last tau, macam kita orang kan madam, macam saya intern dekat Petronas. Lepas daripada internship tu, lepas daripada 6 bulan tu, 4 ke 6 bulan tu, kiranya terus boleh absorb masuk dalam kerja dekat company tu. Compared to some other university ataupun some other programs yang mana after internship you have to come back to university for another 1 year to finish your final year. So dia buat internship tu kat tengah-tengah. So saya rasa satu kelebihan yang ada pada UniKL ialah letak internship akal sekali. So after that student is free to go dia kena job market dia orang lah, untuk dia orang pergi interview dan join sebagai engineer dan sebagainya. So that is business as usual, dan
memang kita tahu graduate in KL within 6 months 95%. Tapi waktu pandemik ni dia berbeza sikit lah. Dia akan jadi macam kita jadi susah, banyak layoffs. Saya sendiri dengar ada a few daripada kawan-kawan saya yang kena retrench, VSS dan sebagainya. Tetapi saya rasa this is a short term punya problem dan saya rasa the industry will come back stronger. Pertamanya kalau dalam bidang oil and gas kita tengok harga minyak pun makin stabil. Even kat Malaysia pun harga minyak naik madam. Dah semakin naik. Maknanya harga minyak ataupun Brent crude oil ni harga dia makin naik dan kita tahu the oil and gas industry, of course we cannot see as per the perspective of oil price sahaja. But it's a universal indicator juga untuk tengok ekonomi ataupun the business punya level of oil and gas sector. So saya rasa it will definitely come back to a certain point of recovery lepas ni, dan saya rasa insyaAllah lepas adanya vaksin ni it could be good. Dan juga rapid pengerang pun saya rasa akan bakal beroperasi hujung 2022, dan saya tahu bila nak start operate ni it will need extensive amount of engineers and also extensive amount of manpowers untuk kita operate. So saya rasa yes, we are having a problem right now. There are a lot of layoffs. There are a lot of people are being retrenched. But I'm pretty sure down the road, insyaAllah dalam masa terdekat ni, beberapa bulan lagi, we will recover soon. Dan saya mendoakan kepada semua orang yang sedang mencari pekerjaan ini, terutamanya graduan daripada UNICAD ni, semoga dipermudahkan urusan insyaAllah. Alright. Baik. So waktu Muzammil tengah intern tu maknanya dikira probation lah. Betul? Waktu tu probation. Waktu saya masuk tu sebagai tu diorang dah bagi, okay, I will give you 3 months. You have to prove to us that whether you are staying or you are going out. Okay. So saya waktu tu memang I have to, dan saya dah diminta untuk menghantar segala dokumen-dokumen. Tapi waktu tu saya berbelah bagi juga sebenarnya sebab nak sambung master ataupun I want to accept the job. Dan pada ketika itu kalau madam tengok data analytics memang baru lagi 2016, big data or something about data ni is just quite new. People don't really understand. So waktu tu saya pun macam tak nampak big data apa semua. So I pergi ke arah master lah. So I made the choice of going to masters. Tapi sebenarnya yes, there is a big opportunity for me that they ask for my resume, they ask for me to stay. As a contract, even as contract pun saya rasa Alhamdulillah lah Ibu, it should be a good experience. Tapi saya pilih untuk pergi ke master lah. Itu pengalaman saya lah. Okay, dapat jugalah pengalaman sebenarnya ya. Untuk 6 bulan sekalipun ya, itu dikira sebagai pengalaman juga tu. Alright. Okay, so baik, tadi ada Muzammil sharekan juga ya, sebab ini bidang dalam suasana pandemik ni adalah sementara. Ya, maknanya dalam masa 5 tahun yang akan datang, maknanya pelajar yang masuk pada tahun ni 4 atau 5 tahun yang akan datang akan mula bekerja ya, dan bidang ini akan meningkat permintaan ya pada masa 4 atau 5 tahun lagi ya. So bagaimana dengan Mustaqim? Mustaqim dalam bidang oil and gas safety ni ya, ada mengalami apa-apa efek ya ketika you sekarang ni? So far in terms of oil and gas, sebab bila kita cakap industri ni madam, industri ni besar tau. So bila kita fokus pada oil and gas yang kita ada different level of orang kata organisation. Contoh kita ada contractor, consultant, clients dan sebagainya, vendor kan. So in my field myself, alhamdulillah the market is quite challenging, but we manage secure some of the projects lah for 2021. So far kami tak ada sebarang retrenchments. Walau bagaimanapun I do feel that because market turnover ni is every 10 years. Every 10 years kita akan ada something yang affected the world. So in terms of needs of engineers or technologies or executive kan, grad daripada chemical engineering ke, kita tak perlu risau because bila kita kerja tu kita jangan target satu industri je kita nak pergi. Ada banyak industri yang boleh kita pergi, dan contoh kita cakap pasal industri otomotif. Bila otomotif bukan kita kerja dengan
kilang pengeluar kereta saja, kita boleh bekerja dengan vendor, kontraktor dan sebagainya. So industri ni luas. So bila kita grad tu, kita jangan rigidkan diri kita, tapi kita cari juga benda yang kita minat. So pretty sure now, even though the pandemic is actually challenging, tapi hiring is still happen. So kita jangan dengar ura-ura je. So dalam bidang pekerjaan ni kita jangan dengar ura-ura. Jangan cakap macam, oh ni susah nak dapat kerja because of this. Sometimes it is because of the attitude orang yang apply tu juga. Kan? So kita keep applying. So far yang saya tahu ada yang terjejas, but mostly is not on the executive level and above, mostly on the lower end lah. So keep applying, dan saya pasti akan ada satu job yang akan landed dekat pelajar Unique Mindset. Dan yang bestnya program Unique Mindset ni, dia susun every structure tu, dan by the end of the semester terus kita practical, dan practical tu terus kita boleh kerja. That's how, macam bila sebagai seorang majikan, dia akan tengok kita, kita nak kerja, dia akan tengok kita performance macam mana. So pada semester practical tu yang boleh kita bentuk diri kita. Sebab sebagai saya sendiri, selepas practical sampai sekarang saya tak sempat nak menganggur. So saya terus absorb. Continue saja ya, smooth saja ya. Ya betul. Selepas practical saya permanent sampai sekarang lah. So that is a susunan yang bagus lah untuk bagi Unique Mindset buat macam tu. Okay, so maknanya kalau kata ada pelajar sekarang ya, mungkin ada dah tamat diploma. So kalau kata on your view kalau pelajar ni sepatutnya mencari pekerjaan atau menyambung pengajian di peringkat bachelor, bagaimana? Depends on the needs lah. Contoh pelajar tu dia rasa sebab setiap pelajar mempunyai dia punya keperluan yang masing-masing. Ada setengah rasa macam okay, aku nak sara keluarga kan, aku mungkin nak kahwin ke apa kan, so dia mungkin nak decide untuk terus masuk ke alam pekerjaan. Tetapi sebaik-baiknya bagi saya, sekiranya kita ada peluang, sambunglah sekurang-kurangnya di peringkat ijazah. Sebab from my experience, kalau kita daripada peringkat ijazah and above, so bila kita start menjawat jawatan eksekutif, kita senang naik kepada peringkat manager dan sebagainya. So ijazah merupakan orang kata minimum qualification for some organisation. So bagi pendapat saya, sekiranya boleh sambung, kalau tak boleh cuba buat sama part time, kalau tak boleh juga okay, maintain dengan existing qualification tapi top up with other knowledge lah. Alright, so itu sedikit pesanan lah daripada Mustaqim ya. So betul, kita jangan dengar spekulasi ya. Kalau lebih baik mendapatkan pendapat kedua, pendapat ketiga ya. Kalau kata biasa yang kita dengar susah dapat kerja. Tapi sebenarnya peluang tu sentiasa ada sebenarnya ya. Kita je nak kena tonjolkan dan nak ke depan ya untuk dapatkan peluang tu. Baik. Saya bacakan sedikit komen. Boleh ya? Ramai yang say hi ni. Muzammil dengan Mustaqim ni, you peminat ramai ni. Okay, so Cik Said Azhar, Tuan Said Azhar. Assalamualaikum semua ya. Alright. Salam kepada Muzammil dan Mustaqim. Alright. So kenal Puan Farah Hamidi? Hi Mus, hi Muzammil. She's so proud of you. Both of you. So ada pesanan daripada Dr. Ruzainah ya. Sampaikan salam buat Mus dan Muzammil. Waalaikumsalam Doktor. Assalamualaikum. Ni tapi dia melalui mesej sahaja kat sini. Boleh nanti you boleh jawabkan di chat nanti. Ya, okay, so Ahmad Ikram ni yang legend. So Dr. Nur Ilhamiah, moga terus sukses kalian berdua. Ya, sebab tadi tadi Muzammil ada mention pasal Dr. Ruzainah. Alright. So idola ni, Ihsan Aznan kata Assalamualaikum brother. Ahmad Muzammil idola ni, icon mindset. Alright. Okay.
So, Puan Nuraini Buruk, Hai Mus. Hai Mus, dua-dua pun Mus. Hai Mustaqim, Hai Muzammil. Alright. So hi everyone, Dr. Puan Nuraini Buruk, safety lecturer kita yang tersayang ni. Yeah. The reason why we end up in safety. Yes. Most probably selalunya macam tu. Kita ada inspiration and idola kita ya. Okay, right. So next ya. Okay, kalau kita nak tanyakanlah ya pada Muzammil dan juga Mustaqim ya, kalau ada pelajar ya yang minat bidang macam Muzammil ambil proses ya, Mustaqim ambil bioproses ni ya, terutamanya kalau yang berminat dalam teknologi kedokteran kimia ni. So apa yang pelajar patut lakukan? So dan bagaimana pemilihan program nanti membantu pelajar kat luar sana ya memeriahkan sektor ni selepas tamat pengajian, sebab pelajar kat luar sana ya kebanyakannya ya mengandaikan bidang ni bidang yang sukar, bidang yang tough ya, pembelajarannya pun tough, bidang ni pun tough. So bagaimana ya nak masuk pekerjaan nanti macam mana? So mungkin Muzammil nak mula dulu ke atau Mustaqim ke? Macam mana? Saya bagi Mustaqim dululah. Mustaqim. Okey, sila Mustaqim. Okey, so kepada pelajar kat luar sana, semua benda tough kalau kita tak tahu. Kan? So dalami dulu chemical engineering teknologi ni, tough pada setiap orang tu berbeza. Kita jangan tengok pada kos-kos tu yang bahawa matematik, aku tak boleh bawa matematik, aku tak boleh bawa kimia. Saya masuk Unique Mindset dengan kimia saya C, fizik saya C, bio saya P. Kan, result SPM saya, tapi still saya boleh grad dengan successful after 4 years. So dalam kita nak menuntut ni, kita tak perlu pandai. Pandai is a bonus, tapi kita perlu rajin. Kan, kita perlu mingle around, belajar in a group. So throughout these 4 years ni sebenarnya akan membantu kita untuk actually membentuk that quality. So jangan risau kepada pelajar kat luar sana. Dan in terms of funding, jangan risau, just contact je mana-mana lecturer, staff Unique Mindset ataupun pergi kat pejabat mara yang terdekat untuk bertanyakan sendiri, pergi experience, pergi masuk kampus, set interview dengan mana-mana staff Unique Mindset, pergi masuk kampus dan rasai sendiri, pergi one day trip kan, rasai sendiri macam mana pembelajaran dekat Unique Mindset. Dan saya memberi jaminan kepada bakal-bakal pelajar dan ibu bapa kat luar sana, jangan risau. Prospek pekerjaan sentiasa ada untuk pelajar-pelajar kejuruteraan dalam bidang apa sekalipun. So kita yang kena buat effort, kita jangan dengar ura-ura, kita jangan dengar cakap orang, kita pergi terus ke universiti tersebut dan tanya satu persatu supaya setiap persoalan kita tu terjawab. Okey, baik. So boleh kontak saya je lah kalau kata nak datang buat satu hari experience ya. Untuk bagaimana nak tengok keadaan di kampus ataupun mengalami sendiri ya pengalaman berada di kampus. So macam mana? Muzammil pula. Okey. Saya setuju dengan apa yang Mustaqim cakap semua. Saya ada tambahan sikit lah. Kalau kos ni kos yang tough, saya rasa itu hanyalah ura-ura. Macam saya sendiri, result SPM saya lebih kurang sama je dengan Mustaqim. Tapi Alhamdulillah saya graduate first class, madam. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Jadi saya nak cakap, kenapa benda tu boleh jadi ialah pertama, the way that you do in your foundation dengan SPM is totally different from what you will experience in your university life. Especially dekat Unique KL, saya nak tekankan bahawa kita dalam dekat mindset ni 60 hingga 70% ialah coursework. Jadi maknanya you attend your lab session, you do your lab report, you dah dapat 20%, and then your test and quiz, it will account for 20%, and then your mini project, you have to do it within your group, 4 hingga 5 orang, you buat assignment dan you present pada lecturer, ada 20%. So kat situ you dah ada 60 to 70% in your hand. Let's say you can get around 40 to 50, and then your final exam will be like 30 to 40%. Let's say you dapat 20, you dah dapat B dekat tangan. So apa yang saya tekankan ini, it all come back to the point of saying that Unique Mindset menekankan tentang hands on. Jadi kalau SPM dulu atau foundation you dulu 100% exam based, ataupun dekat universiti lain mungkin saya boleh cakap 70% exam based, 30% coursework, tapi di Unique ni berbeza.
dia bagi coursework ataupun hands-on punya experience more compared to theoretical applications. So saya tak rasa benda tu akan jadi sesuatu yang sukar, dan saya rasa student-student nowadays SPM leavers can do better than what we did last time lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, approach yang digunakan sekarang ni menggunakan software, menggunakan in which kita orang tak berapa rasai benda tu dulu. Kita orang masih lagi pakai Excel dulu kan, nak buat calculation mudah. Tapi nowadays, madam, saya rasa dekat Unicare sendiri dah ada lab yang khas untuk AutoCAD, untuk apa. Kita orang dulu masih lagi pakai yang protector tu. that jangka lukis back to manual segala-galanya ya. Manual segalanya. But now no, you can visualize, you boleh pakai Oculus kan, you boleh tengok betul-betul the refinery. So I would say that insyaAllah you will not fail the course, and you kena cuba dulu. Then you will know. And yang ketiga, macam Mustaqim cakap, you boleh contact media sini atau contact kami yang alumni pun boleh juga. We can share our experience with all of you. So, saya itulah. Okey, baik. So pelajar ni sebenarnya betul yang kita sebenarnya kalau kita tak tahu, dia memang tough dan kita akan takut ya. So pelajar kalau dia nak tahu, dia kena dapatkan maklumat-maklumat ya, maknanya mencari saluran atau maklumat yang betul ya. Mungkin mendapatkan maklumat daripada Mustaqim dan juga Muzammil ya. Bagaimana sebenarnya proses pembelajaran, bagaimana experience you ya semasa dalam pengajian di kampus Mindset ya untuk chemical engineering. Okey, baik. Ada pertanyaan ni daripada Madam Nuraini. Cuba terangkan sikit tentang proses safety dan relate dengan chemical engineering technology. Siapa ni? Saya bagi Mustaqim lah. He is much senior in process safety than me. I see. So silakan Mustaqim. Mana-mana bidang pun termasuk proses safety ni. As a chemical engineering technology punya graduate, first kita akan belajar teori lah. Kan, how ideal gas law works, how reactors work kan. So all this information ni akan fit into the calculations lah. Macam dalam proses safety kami estimate kalau ada fire, ada explosion, macam mana dia akan jadi, betapa besarnya akan jadi, berapa frekuensi dia akan jadi per years, apa effect dia kat location scan ni. So bila kita belajar chemical engineering technology ni, teori tu kita dah ada dah. So kita tahu how benda tu works. So masa dalam kerja nanti, kita tak manually calculate everything. Kita just input into software and it will be calculate. It will be modeling macam tu. So coupled with a good communication and also strong management skills, kita boleh solve that safety problems. So in general saya nak cakap, regardless process safety ataupun tak, mana-mana industri pun, when you belajar masuk chemical engineering technology dekat Mindset ni, regardless of the courses specialization yang you ambil sekalipun, you akan boleh pergi mana-mana industri pun. So that's why you jangan rigid kata aku nak oil and gas saja. No. You jangan rigid all those things. Ramai orang tak tahu oil and gas, selain oil and gas banyak lagi industri yang pay very well kat luar sana bagi siapa yang nak kejar all the very good money kan. So jangan risau. So chemical engineering technology ni memang bagi korang strong foundations sebelum korang melangkah ke alam pekerjaan. So that's yang saya boleh guarantee out lah. Okay, so sebenarnya kalau kata proses safety bukan sekadar dalam chemical engineering sahajalah, maknanya aplikasi dia sebenarnya lebih boleh dan lebih meluas ya. So jangan rigid sangat. Jangan terlampau kata ini memang untuk chemical sahaja safety ni ya. So bagaimana Muzammil? Bagaimana Muzammil pula? Okey, saya rasa setuju dengan apa yang Mustaqim cakap. Cuma saya rasa proses safety ni satu bidang yang quite rare dekat Malaysia. Dan ramai juga graduate Mindset macam saya pun dapat tempias daripada Mustaqim dengan senior-senior kita orang lain macam Kak Ain, apa semua kan. Dan saya rasa chemical engineering technology sangat sesuai lah, because macam saya cakap tadi lah madam earlier of this talk, I say that saya dapat experience design reactor kan, plant design apa semua. Tapi proses safety ni you nak check
whether that design adequate ataupun dia boleh menyebabkan kebakaran ataupun explosion dan sebagainya. Jadi process safety ni you need a very critical thinking dan juga orang kata apa, orang kata problem solving lah. You nak solve macam mana sekarang ni you punya design tak adequate. Macam mana you nak solve Tapi you will learn all that throughout the years. You akan belajar dengan your senior alongside dengan apa yang dah belajar masa dekat universiti. So saya rasa Chemical Engineering Technology tu sangat bersesuai dengan proses safety dan jangan takut untuk masuk proses safety. Kalau nak minta internship, siapa-siapa yang intern ataupun student yang tengah dengar ni, bolehlah minta internship dengan Mustaqim. You have to learn from him. Even saya belajar banyak daripada Mustaqim, madam. He has done more than 50 safety study within this 5 to 6 years. Offshore kami expert dah ni, expert lah ni. He is the expert. Saya banyak belajar daripada Muzamil pergi Korea 3 months do project dekat sana. Ni sama-sama lah you all berdua ni. Dua-dua pun expert ni sebenarnya. So itulah saya nak conclude the program Chemical Technology is very suitable dan saya sangat sarankan because dekat Malaysia I can say process safety engineers ni dalam less than 100 lah. Betul tak Mustaqim? Less than 100 lah I can say. Or maybe around numbers lah. Yeah, so it's a critical punya industry field. So chemical engineering technology is very suitable with process safety. Itulah. Okay, so you kata tadi kurang daripada 100 ya yang involved dalam process safety ya? Betul. Sebab kebanyakannya macam madam tengok baru-baru ni Petronas ada jumpa satu orang kata well lah atau reservoir yang baru which has oil etc. And starting from the design sampailah ke construction commission semuanya diberikan kepada kontraktor luar. Jadi dekat Malaysia ni we are just building the pool, the talent pool, we are still building it. So we are still learning from the access. Sebab tu saya dapat projek yang Korea apa semua tu is because we are still learning a lot from Korean. Even masa saya pergi Qatar pun sama juga, we are learning from outside expertise. But this is a growing punya field lah, I would say. So kita perlukan lebih ramai lagi ya involvement ya daripada pelajar ya supaya dia take up all this yang lompong-lompong ataupun kekurangan yang masih kita perlu ada ni lah yang kita perlu improvekan. Baik. Alright. So kita nak tanya ni Muzamil dengan Mustaqim ni aktif ni. Sebab ada daripada Kila tulis ni both President SRC UniKL Mindset. Ya, aktif. Bagaimana ya you kekal aktif ya semasa berada di kampus, at the same time you boleh maintain you punya pencapaian akademik ya. Mungkin ada involve dengan kelab pelajar ke ya, sebab you ada SRC. So bagaimana you seimbangkan aktiviti itu? Mustaqim, you might want to go first. Mustaqim, nak mula tu. Okay, I would say aktiviti berpersatuan ni sebenarnya membezakan dirilah di samping belajar, because macam Muzamil cakap tadi, kita bukannya macam belajar masa SPM. Kita belajar and then kita ada one exam yang akan decide where we gonna go. Dalam UniKL Mindset ni kita ada coursework kan, so kita akan buat pelan-pelan kan. And then some akan choose nak duduk rumah je, nak duduk hostel je. Some akan choose untuk buat aktiviti semua kan. So macam mana kami bahagikan ni, saya nak kata bahagikan secara spesifik pun saya tak ada cara yang ni. Just saya tahu bila mana saya kena belajar, saya akan belajar sungguh-sungguh. Dan bila mana saya kena berpersatuan, saya akan berpersatuan sungguh-sungguh lah. So macam itulah. So sebab aktiviti berpersatuan ni, masa saya belajar dulu saya nampak benda ni actually all the problem yang saya hadapi ni akan bantu untuk polish solving skill saya, communication skill saya, bercakap dengan orang semua, which is very good during my interview pun. Bila masa saya nak nego saya punya salary ke apa kan, saya tak pernah, saya tak dapat apa yang saya nak. So all this because of skills, yes, communication skill yang saya guna tu. So nak berpersatuan boleh, okay, tapi jangan berpersatuan sehingga mengabaikan pelajaran, because niat kita utama adalah kita nak make sure that kita ada degree, grad secemerlang yang mungkin, kalau boleh jadi macam Muzamil tu kan.
So Okay. pada masa yang sama kita pun nak stable kan. Kita tak nak nanti kita keluar-keluar tak nak buat kerja walaupun result kita pandai. So kita stabilkan dua-dua benda tu. Saya tak grad setinggi Muzammil. Which is saya memang respect Muzammil sebab Muzammil very hardcore. Tapi dengan keputusan yang saya ada, saya pun berbangga lah because everyone ada strength dan weakness masing-masing. So kita kena acknowledge that. So jangan risau, teruskan berpersatuan dan belajar. So berpersatuan ni sebenarnya boleh enhance you punya character on problem solving, boleh increase you punya communication skills. Those are yang not easy to get but throughout your learning and training sebenarnya. So macam mana Muzammil pula? Muzammil aktif ni, SRC ni student representative komiti. Bagaimana Muzammil? Dia membantu you. Saya rasa Mustaqim dah cakap everything that I want to say. I just add sikit lah, but it's very important. Sebab saya masuk SRC ni pun sebab ditarik oleh Mustaqim juga. He was the president. I see. So we must debate it. He is still my the mentor lah. But anyhow, it is very true. You akan reflect apa benda skills yang you belajar. For example, masa meeting dalam you punya persatuan, there will be like agree to disagree. Waktu tu you bergaduh apa semua. In the end of the day, when you go to work, you will have the similar situation juga. Definitely you will have this kind of situation. So this is where you akan reflect balik. Waktu persatuan dulu dah ada dah. Aku dah tahu dah. I have learned that kind of skills. So macam mana I want to apply. And even before that pun macam Mustaqim cakap tadi tu, salary negotiation. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting because kita ada isu sikit in engineering punya ni which is gaji kita static dan sebagainya. So how do you sell yourself to the interviewer? Because you are fresh graduate, you do not have any experience. So all you have is knowledge yang you belajar dan apa yang nak top up. Of course lah dengan benda-benda persatuan, benda-benda skills yang you ada, communication skills and all that akan nampak waktu you interview nanti. So I encourage because I have seen the impact, Mustaqim have seen the impact and most of us memang nampak impact dia. So I rasa it's very important and I encourage student untuk buat benda tu lah. Okay, masa you dekat kampus dah mula Jihawks ke belum? Ada. Saya rasa masa final year saya ada yang keluar certificate saying that this is it actually evaluate sebelum you masuk mindset what is your skills and lepas you keluar what is the change. That's the one kan? Yes, that's the one. So that one is considered non-academic transcript. True. Okay. So actually that one kita panggil GHOCS, Graduate High Order Critical Skills. So instead of your academic transcript, so kita ada another non-academic transcript. Itu yang dibawa bersamalah untuk pelajar sebenarnya untuk dinilai atau di-evaluate oleh bakal pemajikan sebenarnya semasa interview. Maknanya dia tengoklah selain daripada academics tu, dia akan tengok you aktif ataupun tidak. You character building you macam mana Okay, so sebenarnya those are the thing yang very important selain pada pencapaian akademik, dapat 3.5, dapat 4.0 tapi dia nak tengok selain daripada tu. Jadi actually dia meningkatkan value you punya self value. How do you market yourself? That is the skills yang you perlu polish sebenarnya semasa berada di kampus. Baik. So bagaimana, ada Muzammil nak mention ke atau apakah subjek yang paling you minat, yang paling you ingat dan kenapa? Boleh share sikit dekat mindset ni. Subjek yang saya paling minat adalah of course safety lah. Harap Puan Nuraini masih dengar lagi masih setia bersama kita ni. Puan Nuraini dengar ni. There's external and internal factors lah why if I can explain shortly. External factors is because my dad dia
hazardous material punya specialist dekat bomba waktu tu. So daripada kecil dia dah macam explain to me, oh fire safety macam ni kan, kalau nak apa emergency response macam ni. So I grew up in that kind of kata apa culture ataupun environment kan. So bila dah masuk kata, oh so this is what my dad was saying, benda tu. Internal factors of course, saya rasa Madam Nora ini adalah someone who has very good experience, dan dalam pengalaman dia dalam offshore apa semua, so kita seronok belajar benda tu. Kalau berlaku kebakaran offshore, macam mana kita nak lompat apa semua kan. So it really macam take the interest in me lah. So I think I would say safety. Walaupun sekarang saya mengajar termo, tapi I would say safety lah. Safety masih di hati ya? Ya, sentiasa di hati. Sentiasa di hati. Okey, alhamdulillah. So, bagaimana Mustaqim? Mustaqim ada subjek-subjek yang tertentu ke? Mungkin bukan satu, mungkin ada 3-4 subjek yang memang you akan ingat sampai bila-bila. Yang bawa sampai sekarang ni. Bagaimana? Oh, okay. First of all, saya tak tahu pun career saya nanti saya akan end up dalam safety. Cuma masa tu saya still minat lagi bioprocess, study exam yang catalyst dan sebagainya. Walaupun saya tak berkecimpung dalam bidang all the bioprocess and pharmaceutical industry, but I still ingat lagi lah macam mana catalyst punya reaction etc. Dan all the reports yang saya buat kan, which is I really appreciate lah, all the lecturer bioprocess. Doesn't mean kalau macam saya tak kerja bidang yang saya belajar is actually wasted. No, I don't think so. But it's actually build up me for additional knowledge yang saya akan guna juga masa dalam industri. So you kira saya boleh concludekan kata you minat lah semua subjek ni? Tak ada spesifik yang dimention ni? Saya minat semua. Minat semua Oh, sayang lecturer awak kat awak ni. Okey, alhamdulillah, baik. So saya kira masa amat mencemburui kita. So dah hampir agak 1 jam jugalah kita bersembang-sembang ni, dan saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, jutaan terima kasih kepada saudara Ahmad Muzammil Idris dan juga Abdul Harizul Mustaqim bin Abdul Karim, panel kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa ya untuk sesi live kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya harapkan bukan sesi yang terakhir kita ya pada Muzammil dan juga Mustaqim. Boleh, insya-Allah. Ya, so kalau kata nanti kalau kita jemput ke kampus ya, bolehlah kalau kata you dapat meluangkan masa, insya-Allah pada satu hari yang indah nanti? Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih. Kami berbesar hati untuk datang. Alhamdulillah, insyaAllah kita boleh usahakan nanti. Baik. Alright, so terima kasih juga kepada anda semua yang sedia menonton UniKL MySet Live sehingga tamat sesi kita pada hari ini. So nantikan ya, nanti semua sesi kita nanti akan kita umumkan, kita akan keluarkan poster ya. So mungkin 3 atau 4 hari sebelum sesi live kami akan keluarkan poster dan akan umumkan di page Facebook ya dan juga Instagram kami. So ikuti kami di Universiti Kuala Lumpur MySet FB page dan UniKL MySet Official di Instagram serta Twitter UniKL MySet Official. So kalau ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja tekan button ya, message dekat Facebook UniKL MySet page tu, dan boleh terus tanya je kepada di message yang tertera di sana. Okey, baik. So sehingga berjumpa lagi, saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada panel. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Madam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Muzammil. Terima kasih Mustaqim. Sharing yang